Izinkan saya tadi untuk habiskan sikit boleh? 8 minit 10 minit. Saya sebenarnya malam ni berazam nak habiskan ayat surah An-Nisa yang 11 ni juga. Lama sangat dah, 3 kali kumpul tak habis lagi. Belum ni, itu banyak lagi ni tuan-tuan, belum masuk ayat 12 lagi. Ya. Tadi okey. Katakan yang tak setuju tu siapa? Isterinya. Betul? Boleh tak? Isterinya yang tak setuju. Anak-anaknya semua setuju dengan wasiat arwah bapak dia. Dia kata 300,000 ni semua nak serahkan pada masjid. Semua setuju, kecuali isterinya tak setuju. Mana boleh? Mama pun nak duit. Ya? Mama nak beli gelar. Mama macam tuan-tuan Isteri ni memang yang berat pula tuan-tuan Patut suaminya tak latih isterinya sebagai bernama. Ya, rupanya isterinya malam. Ya tuan-tuan Caranya macam mana tuan-tuan? Yang lain-lain ni akan serahkan pada masjid. Ya. Contohnya tuan-tuan, duit tadi RM300,000, wasiat yang wajib dilaksanakan ialah 1/3. Maka bakinya RM200,000. RM200,000 jadi pusaka, betul? Maka ambil RM200,000 ni 9/72 daripada 200,000, keluarkan duit tu bagi dekat isterinya. Bakinya serahkan kesemuanya kepada masjid, sebab semua ahli warisnya, anak-anaknya bersetuju dengan wasiat arwah. Macam tu caranya tuan-tuan. Ya? RM200,000 daripada 9/72 berapa? 9/72 kali dengan 200,000. Berapa kosong ni? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup lagi 25,000. 200,000 cukup dah? 25,000. Teruk kau. Ya? Betul Kali 9 bagi 72 RM25,000. RM25,000 ni serahkan dekat isteri si mati. Itu hak faraid dia. Tak boleh dibagi pada masjid, haram hukumnya. Jangan terima. Masjid kalau tahu, masjid kalau tahu tak boleh ambil kan. 25,000 ni keluarkan bagi pada isterinya. Bakinya tu 300,000 tolak 25,000 berapa? 275,000 ya. Itu wakaf kepada masjid Sejeding. Macam tu cara dia tuan-tuan. Ya. Bukannya ada setengah tu dia kira daripada RM300,000 ni tuan-tuan, dia ambil 9/72. Itu dah terambil hak wasiat arwah tuan-tuan. Dia kena tolak dulu 1/3. Wasiat yang wajib ditunaikan dalam Islam ialah wasiat 1/3 kebajikan, 1/3 bahagian, di mana 1/3 ini adalah wasiat kepada bukan ahli waris. Itu wasiat yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Dia wasiat dalam Islam ni asalnya mesti kepada bukan waris. La tajuzu wasiyah lil waris. Tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris. Hukum dia asalnya Nabi kata. La tajuzu wasiyah lil waris. Tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris. Anak-anak kita, aku wasiatkan semua tanah aku ni kepada anak sulung aku bernama Ipin, sebab aku sayang dengan dia. Contohlah tuan-tuan Boleh tak boleh? Semua bagi dekat Ipin. Habis yang lain melopong, tak dapat. Si Upon tak dapat, Opon tak dapat, semua tak dapat. Maknya tak dapat. Tak boleh tuan-tuan. Sebab dalam Islam dia dah ada hak-hak dia mengikut faraid yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan. Mana boleh kita pandai-pandai nak tentukan tuan-tuan? Tak boleh. Tuan-tuan. Namun kalau sekadar nak merancang, boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan mandatorikan benda tu. Sebab dia kena balik juga kepada hukum fiqh, iaitu faraid kalau kita wasiat kepada ahli waris. Itu sebab baca
hukum fiqh ni tuan-tuan, dalam hadis tu kena penuh. Memang Nabi kata la tajuzu wasiat li waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Sambung lagi, illa ansya al-warasah, kecuali dengan persetujuan daripada ahli waris. Kalau ahli waris bersetuju macam yang ni, yang 3 anak lelaki 3 anak perempuan ni setuju dengan wasiat si mati, tak ada masalah, jalan terus. Bapak wasiatkan semua tu bapak kepada isteri bapak yang tersayang, yang nombor 2 ni tuan-tuan. Semua anak-anak setuju, jalan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau ada anak-anak dia yang tak setuju, maka hukumnya jatuh kepada faraid. Macam inilah contohnya, yang tak setuju siapa? Isterinya kan? Isterinya akan dapat hak faraid, tuan-tuan. Isteri dapat hak faraid. Yang lain-lain serah, mengikut wasiat yang telah ditinggalkan oleh arwah bapa. Itu dia wasiat dalam Islam, tuan-tuan. Ya, wasiat dalam Ustaz tadi bagi contoh bila tengah makan tengah hari, ayah dia bagi wasiat 300,000 ni serah ke masjid kepada seorang anak, yang lainnya tak dengar. Jadi itulah anak yang nakkan bukti. Iyalah. Jadi dalam Islam ada ke sepatutnya dihitam putih wasiat tu, atau memang dengan sekadar cakap gitu, maka nak makan ni. Jadi keadaan tu macam bukan satu suasana. Bukan dengar jelas tu ni dah tantang mereka-reka je anak yang dengar tu tadi. Itulah nak jelaskan penjelasan. Dalam fiqh, wasiat dalam fiqh ni, fiqh kata ialah dia sama ada lisan ataupun bertulis. Sama ada dia cakap ataupun dia itu tulis. Namun begitu, sunnahnya dalam Islam, wasiat sebenarnya kena tu berdasarkan satu riwayat hadis daripada Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Ma'akum bi'in muslimin lahu ayyuridu ayyus ya fihi yabitu lailatain. Tidak sepatutnya seseorang itu apabila ada sesuatu yang ingin diwasiatkan, dia tidur 2 malam berturut-turut, yabitu lailatain. Illa, Nabi kata, kecuali wa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali ditulis di sisinya wasiat. Nabi kata ditulis. Itu sunnah. Itu sebab kita dekat pejabat agama menggalakkan kepada orang ramai, kalau nak berwasiat mesti ditulis. Pergi pejabat agama, tulis wasiat. Ustaz kena bayar tak? Dah tentulah bayar. Mana ada beri sekarang ni. Nak masuk tanda pun bayar. Wallah, betul. Nak menyediakan dokumen wasiat tu tebal wah. Nak simpannya sampai kita meninggal dunia. Lepas tu nak baca ni nanti pegawai penjaga agama nak datang jumpa keluarga kita, datang rumah kita, nak bacakan wasiat tu semua. Wah. Anggap adalah bayar tu untuk sedekah kepada umat Islam ataupun pentadbiran Islam, kan dapat pahala. Ya. Apa masalah? RM300 je wasiat kalau dekat pejabat agama. Pergi dekat tempat lain, pergi tempat lain. Buat berapa, Pak? Aku tak nak sebut dia, tempat lain tu mana ya, tak sebut dia, ni rakam ni. Rakam punya, baru tahu masuk YouTube. Aku pun tak tahu, ada tentu masuk YouTube. Bahaya ni, tu dengan sebut ni. Aku dah lah keadaan serupa ceramahnya. Aku kau tak rakam lagi dahsyat. Mulai lepas dia cakapnya, tuan-tuan ya. Tengok tempat lain. Pergi dia agama, bawa RM300 buat wasiat. Ya. Lepas tu dekat pejabat agama, bila dah bawa wasiat pejabat agama ni lalu dah dibacakan wasiat tu, nanti dia bagi pilihan, nanti dia tanya kat waris. Ni wasiat ni Allah kata macam ni, korang nak buat ke kita orang nak buat? Kalau kita orang buat kena bayarlah sikit. Ada persennya. Terang-terangnya. Kalau tempat lain dia tak cakap, dia terus dicas ya. Kalau korang yang nak buat sendiri, pejabat agama lepas tangan, dia bagi balik. Dia sebagai wasi, dia akan serahkan wasiat tu. Nah, korang laksanakan. Kita orang akan tunjukkan cara-cara buatnya. Pergi sini, pergi situ, buat sendiri.
Bukan senang ya tuan-tuan ya. Bukan senang ya nak buat. Kalau tak pandai lah kira tuan-tuan, silap kira tu yang kadang-kadang bergaduh adik-beradik pasal wasiat yang tinggalkan oleh arwah. Tuan-tuan ya. Tapi kalau mampu buat, silakan. Ustaz, kami semua tak mampu nak buat wasiat arwah. Pening. Tanah sana wasiat tanah. Pening. Ustaz, uruskanlah Ustaz. Berapa persen yang Ustaz ambil, nanti kami bayarlah Ustaz. Pejabat agama uruskanlah tuan-tuan. Pergi mahkamah syariah, sahkan wasiat. Semua kos dapat perintah mahkamah syariah, pergi pejabat pusaka. Kalau tak boleh masuk pejabat pusaka, pergi mahkamah tinggi sivil. Semua kos tuan-tuan. Nanti dah kena semua tu kumpul, sampai bil dekat waris. Kalau nak settle, nak duit, korang nak duit arwah, bayar dulu. Ataupun nanti setuju tak tolak daripada duit yang kita caskan nanti. Duitnya dah ada dekat Baitul Mal, dekat pejabat agama. Setuju tak tolak. Bila orang kata setuju, tak tolak je lah Ustaz, ambil lah hak Ustaz tu. Bukan hak Ustaz, hak agama, hak Baitul Mal. Dah tolak, kemudian bagi dekat waris, tinggal dapat duit je. Senang ke tak senang? Senang. Tapi itulah tuan-tuan, saya dengar cerita orang Islam kita takut nak buat wasiat. Sebab wasiat ni tuan-tuan, bila kita tulis, memang rasa macam nak mati. Saya lambat lagi nak mati wah. Takut Ustaz, macam nak mati je. Alah, kalau pocol pun nak buat macam mana? Takdir Allah SWT. Takut ya. Ada seorang tu, Ustaz macam nak mati Ustaz. Tak apa buat je lah. Kalau mati betul macam mana ya? Ya matilah. Boleh tanya dengan kita lah ya. Tapi memang ni Pak ya, kalau betul-betul dia sebenarnya sebelum kita nak bagi ayat-ayat wasiat tu, arahan wasiat tu, biasanya orang pejabat agama atau dekat Baitul Mal Majlis Agama, dia akan suruh kita karang dulu kat rumah. Apa yang tuan-tuan nak tulis? Orang macam-macam. Pesan dekat anak-anak ni apa? Ya. Boleh tak pesan dekat anak-anak yang baik-baik? Boleh tak? Boleh. Anakku Azrul, ayah tengok kau ni pemalas sembahyang. Nanti kalau ayah dah tak ada sembahyang cukup ya nak. Tuan-tuan, bila ayat tu dibacakan depan anak-anak tuan, menangis anak-anaknya betul. Menangis anak-anaknya. Ya, sebab itu memang lahir daripada hati arwah sendiri. Ustaz tu tukang baca je. Naknya ustaz yang tukang baca tu pandai pula lakonannya. Dengan suasananya, muram, tunduk. Ya, tuan-tuan Ustaz ni kadang-kadang pandai yang berlakon, hebat tuan-tuan Kalau piu-piu umah kita tu hebat. Piu umah tak hebat. Ini kita buat real punya tuan-tuan. Itu yang sampai menangis. Isterinya teresak-esak tuan-tuan. Tak berhenti-berhenti. Ya, keluar bilik masuk nangis-nangis tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia dengar kata-kata suami dia tuan-tuan. Dia teringat suaminya. Suaminya pesan menjadi ayam jangan lupa ni. Kalau ada petan tu yang mengarut yang kahwin yang ya. Kalau kahwin abang bangun dari kubur. Itu pesanan mengarut ya. Tak payah ikut pun tak apa. Itu menipu bangun kubur. Tapi kalau kita bagi nasihat yang baik pada orang yang hidup, dapat tak kita ganjaran pahala dalam kubur nanti? Ad-dallu alal khairi, Nabi kata ad-dallu alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan sesuatu kebaikan, maka kita akan dapat kebaikan yang itu. Ini samalah dengan salah satu perkara yang kita tinggalkan dekat dunia, maka kita dapat pahalanya. Apa dia? Al-ilmi yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tinggalkan sesuatu ilmu yang bermanfaat kepada orang yang hidup, kita dah meninggal dunia tuan-tuan, dekat kubur depan sana tuan-tuan. Orang tu amalkan ilmu yang kita ajar, dapat tak kita pahala dalam kubur? Begitu juga dengan pesanan-pesanan yang baik. Jangan lupa je sayang, setiap Khamis malam Jumaat, jangan lupa bacakan Yasin. Pahalanya sedekah pada abang. Dia bacakan Yasin tu dapat pahala tak? Dapat. Kita dapat pahala tak? Dapat tuan-tuan. Buat wasiat. Buat wasiat. Boleh? Tapi takut buat wasiat. Lagi-lagi umurnya
senyum muda. Kononnya lambat lagi kojol dah tuan-tuan. Saya habiskan ni sikit boleh? Macam marah je. Bayar hutang. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa yang di antaranya lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Abaukum wa abnaukum la tadru ayyuhum aqrabu lakum nafa. Kamu tidak tahu. Rancanglah engkau apa-apa. Kata yang ini macam ini, harta dibagi sini, bagi sini. Tapi yang akan tentukan nanti kelak ialah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang tentukan. Buatlah rancang apa-apa pun. Tapi yang akan tentukan kemudian hari adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu siapa di antara anak-anak kita yang lebih memerlukan harta kita, tuan-tuan. Itu sebab, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bawa wasiat, rancang macam-macam, nak bagi harta ni kepada yang sulung lebih, yang ini lebih, kepada isteri lebih. Boleh, tak kita rancang saja. Tetapi penentuan ni nanti, tuan-tuan, hakikat penentuan kepada pembahagian harta tersebut kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan tentukan. Kalaulah pada ketika kematian dia, anak dia yang sulung dalam keadaan hidup yang fakir, miskin, makan tak cukup, tuan-tuan, sedangkan dia wasiat kepada anak dia yang kecil, anak dia yang bongsu, sebab dia sayang dengan anak yang bongsu, semua hartanya disedekah, bukan disedekah, dibagi kepada anak yang bongsu, anak yang sulung tak dapat harta. Boleh tak boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Sedangkan anak yang sulung tu hidup dalam keadaan fakir miskin, dia memerlukan harta, maka dekat situ hukum fiqh lebih tinggi, tuan-tuan. Dia akan dapat hak dia mengikut faraid. Itu tak boleh nafikan, tuan-tuan. Terus pembahagian harta fakir dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan oleh Allah. Yang diterangkan ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang tentukan, tuan-tuan. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tu, tuan-tuan, sebabnya kalau kita bergaduh pasal harta pusaka, tuan-tuan, pening sangat, tuan-tuan. Bergaduh, sana cakap macam ni, sini cakap macam tu, yang tu alim pula pandai. Tuan-tuan, faruddu ila Allahi wa rasuli, kembali kepada hukum Allah dan Rasul. Kembali pada hukum Allah dan Rasul. Ya. Ikut pendapat manusia, akal manusia ni tak mesti betul, tuan-tuan. Dia je kata betul, tuan-tuan. Orang lain semua salah, tuan-tuan. Tanya seorang macam ni pendapatnya, tanya seorang macam ni, tanya isteri kita macam-macam, tuan-tuan. Semua ada pendapat sendiri. Kalau dah semua ada pendapat sendiri, jawapannya ialah baliklah kamu kepada hukum Allah dan Rasul, tuan-tuan. Macam itulah dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bergaduh tentang perkara remeh-temeh, tak payahlah, tuan-tuan. Tak payah. Ya. Sana cakap itu, ini cakap, pening, tuan-tuan. Baliklah kepada hukum Allah dan Rasul semula, tuan-tuan. Sebab Allah sahaja yang lebih mengetahui apa yang ditakdirkan ke atas kita semua, tuan-tuan. Hikmahnya semua Allah yang Maha mengetahui. Sekian saja pertemuan kita pada malam ini. Sembang-sembang kita pasal pusaka. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sudahi majlis kita dengan takbir kafarah dan surah Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muslimina illa alladziina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw.